mana? Dekat lutut You diam tau, you belakang, you yang langgar. Dah lah, jomlah menyampah. Bosan. Maaf cik, saya tak nampak. Oh, tak apa, saya pun salah. Ada cara mana-mana tak kita orang boleh bawa klinik? Lagipun klinik dekat je daripada sini. Tak apa, sikitnya je. Saya masih berencana lagi. Kalau macam tu kita teman Encik baliklah. Okay, Jom. Jadi, berdasarkan situasi yang kita lihat tadi, pada awalnya seorang perempuan sedang berjalan sambil bermain telefon bimbitnya. Kemudian dia terlanggar dengan seorang individu yang sedang jogging. Kemudian dia memarahi individu tersebut menggunakan bahasa yang tidak sopan dan dianggap kurang ajar. Serta dia juga tidak mempunyai budi bahasa yang baik. Jadi, apa yang dapat dipelajari ialah kita sebagai manusia haruslah menerapkan sifat budi bahasa di dalam diri kita. Jadi, apa itu budi bahasa? Menurut Kamus Dewan pada tahun 2008, konsep budi didefinisikan sebagai akal dan kebijaksanaan atau perangai, akhlak, tingkah laku, kelakuan, watak ataupun sifat baik, perbuatan baik dan kebajikan. Maksudnya di sini, budi ialah kebaikan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kumpulan terhadap individu atau kumpulan yang lain. Perkataan budi berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu budi yang bermaksud bijak, berkerti baik dan juga mulia. Pengertian ini merujuk kepada tingkah laku manusia yang baik, mulia dan memberikan manfaat kepada orang lain. Malah menurut Zaidi Daud pada tahun 1996, budi ialah sifat yang menggambarkan insan yang mulia. Seterusnya, apa itu bahasa? Apa maksud bahasa yang perlu kita tahu? Bahasa merupakan sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Setiap bangsa mempunyai bahasa yang berbeza dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahasa dikatakan mencerminkan kebudayaan penuturnya. Bahasa juga menjadi medium komunikasi masyarakat dalam menjalani kehidupan serta memaparkan identiti sesebuah bangsa yang mana akan diperturunkan pula kepada generasi muda akan datang. Bahasa juga sangat penting untuk menyampaikan idea, fikiran, gagasan serta pendapat dengan berkesan dan juga bermakna. Setiap bahasa mempunyai susunan perkataan, tata bahasa atau sintaksis yang dikatakan bersistem. Jadi secara keseluruhannya, budi bahasa merujuk kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan dan juga perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata mulia. Dengan kata lain, setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan juga perasaan baik terhadap orang lain. Budi bahasa amat penting dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keharmonian bangsa yang pelbagai kaum. Jadi, budi bahasa yang baik adalah dapat dilihat berdasarkan situasi kedua sebentar tadi, di mana mereka berinteraksi dengan penuh sopan dan juga beradab, tanpa menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Jadi, kita sewajarnya menjadikan situasi tadi sebagai contoh, terutamanya dalam menjalani kehidupan seharian kita. Hai Pari. Nak pergi mana tu? Sombong dia. Tak apalah, jomlah kita main bola. Jom.
tak? Oh, boleh juga. Saya pun tengah lapar. Kalau macam tu, saya ikut awak berdua jugalah. Jom, jom. Saya lapar lah. Jom kita makan. Kat mana? Kita pilih restoran ini. Boleh juga. Jom. Jom. Mana pelanggan ni? Sudah tunggu lama. Oi, mari sini. Ya, Encik nak makan apa? Kenapa lama sangat nak datang? Kami dah lama tunggu awak. Tak nampak pelanggan datang ke? Minta maaf tadi, ada ramai pelanggan. Tak sempat nak layan. Alasan je lah, kalau kami tak ada, awak tak boleh hidup, tahu tak? Jom lah. Kami makan dekat tempat lain. Jomlah. Jom kita makan. Nak makan kat mana? Kita pilih restoran ni. Okay, jom. Dek, nak order? Ya, Encik nak makan apa? Maaf kena lama tunggu. Oh, tak apalah, kita orang faham. Lagipun awak memang banyak kerja kan? Dalam rumah kita. Kesan kamu nak bekerja keras. Lagipun sekarang waktu tengah hari. Patutlah ramai orang. Terima kasih Encik sudah fahamkan. Nak order apa lagi? Bagi saya nasi goreng daging merah satu. Sila bagi saya mi goreng satu. Terima kasih Encik. Makan sampai sedap lagi. Okey, Sama. terima kasih. Aspek kesantunan yang terdapat dalam pertuturan, perlakuan dan penulisan melahirkan kesantunan mempunyai bentuk dan jenisnya yang tersendiri, iaitu kesantunan verbal, kesantunan non-verbal, kesantunan lisan dan kesantunan penulisan. Yang pertama, kesantunan verbal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan verbal bermaksud secara lisan. Verbal adalah pengucapan bersuara yang diterbitkan melalui penggunaan bahasa sebagai mediumnya yang bertujuan untuk melahirkan pemikiran, perasaan dan tindak balas terhadap sesuatu isu atau persoalan. Kesantunan verbal dapat dilihat dalam penggunaan bahasa halus termasuklah bahasa istana. Sebagai contohnya, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah batik harap diampun. Selain itu, cara sapaan lisan dengan sopan santun dan beradab. Bagi masyarakat Melayu, setiap komunikasi yang santun mempunyai ayat atau perkataan seperti memberi salam terlebih dahulu ataupun dimulakan dengan kata-kata yang manis bergantung kepada situasi dan tempat berkomunikasi tersebut berlaku. Seterusnya, penggunaan kata ganti nama diri yang sesuai. Orang yang lebih tua akan dipanggil dengan panggilan tertentu. Misalnya, abang untuk lelaki dan kakak untuk perempuan. Sekiranya mempunyai gelakan anugerah, maka gelakan tersebut harus disebut dengan sopan. Contohnya, Datuk, yang berhormat, yang amat berhormat dan sebagainya. Hal ini kurang sesuai dan kurang sopan sekiranya seorang yang bergerak hanya dipanggil pada nama sahaja. Dalam video ini, kesantunan verbal yang jelas dilihat ialah penggunaan kata sampangan apabila bertemu dengan kawan di luar. Contohnya, hai pari. Seterusnya, penggunaan kata-kata yang sopan semasa berkomunikasi dengan kawan juga dapat dilihat dalam video ini.
Hal ini dapat memastikan tidak mengingkukkan perasaan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang sopan walaupun hubungan dengan orang tersebut sangat rapat. Selain kesantunan verbal, terdapat juga kesantunan non-verbal. Non-verbal bermaksud interaksi bukan lisan, iaitu interaksi yang hanya menggunakan berbagai gerakan dan isyarat atau bahasa badan sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan Dr. Ainun Muhammad, bahasa badan itu termasuklah perhubungan ruang dan jarak, orientasi masa, gerak-gerik, rupa, muka, mata, sentuhan, suara dan kata keluasan kita bercakap. Sebagai contohnya, apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenali, masyarakat tetap akan memberikan senyuman yang manis ataupun menganggukkan kepala sebagai tanda hormat kepada orang tersebut. Antara jenis kesantunan non-verbal ialah gerakan angkutan badan seperti gerakan tangan, kepala. Selain itu, ekspresi wajah seperti air muka, pergerakan mata dan senyuman. Seterusnya, postur badan seperti menundukkan badan, berdiri dengan tangan dalam poket seluar dan cara berjalan. Terdapat juga sarjana barat mentafsirkan non-verbal sebagai bunyi-bunyi yang dihasilkan sebagai respon peserta-peserta yang dilawan bercakap. Seperti aha, yeah dan lain-lain. Dalam video ini, kesantunan non-verbal yang jelas dilihat ialah melampaikan tangan dalam mulaan video tersebut apabila bertemu dengan kawan di luar sebagai tanda bertegur sapa. Selain itu, berjabat tangan sebagai tanda hormat dan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Selain itu, mencelingkan mata pada kawan jelas dilihat dalam video ini sebagai tanda tidak gembira. Memberikan senyuman yang manis semasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan kawan adalah penting untuk menunjukkan kemesraan. Hal ini dapat memastikan proses komunikasi berjalan dengan lancar dan gembira. Kita tahu tak saya suka lelaki ni? Saya pun suka lelaki ni. Tak boleh saya punya. Saya suka dia 4 tahun, kamu Saya tahu. suka dia 4,5 tahun. Tak boleh, ini lelaki saya. Tak, saya punya. Dia. Tolong pelanggan saya ni kau akan surau. Tolong hormat sikit ya. Tak boleh. Ini melampau lah, weh. Oh. Sakitnya. Biarkan je raja ni. Jom lah. Terdapat beberapa isu kesantunan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang menjadi penghalang dalam melahirkan perpaduan masyarakat Malaysia. Antaranya ialah isu pendidikan dalam kalangan murid-murid. Berdasarkan perbualan tadi, apa yang dapat disimpulkan ialah isu murid memukul cikgu sekolahnya. Kedua-dua murid tersebut tengah bergaduh dan seorang guru sekolah datang dan menegur pelajar tersebut supaya tidak bising di kawasan sekolah. Tetapi malangnya, pelajar tersebut bertindak agresif dengan menumbuk cikgu sekolahnya tanpa sebarang belas kasihan. Sebagai pelajar, kita harus menghormati guru-guru walaupun apa-apa. Salah satu contoh isu pendidikan yang sebenar ialah isu berkaitan murid tingkatan 2 tumbuk cikgu sekolahnya. Isu ini sebenarnya berlaku di Kota Kulai pada 23 Mei 2014 pada pukul 8.08 pagi. Punca isu ini ialah murid tingkatan 2 itu tergamak menumbuk gurunya apabila ditegur berdiam di kawasan sekolah.
Terdapat juga isu sebegini sehingga zaman ini. Punca-punca isu pendidikan berlaku ialah setiap agama harus menekankan untuk menghormati ibu bapa, guru dan Tuhan. Oleh itu, dalam kehidupan kita, kita harus menghormati semua orang, terutamanya orang tua, ibu bapa dan guru. Selain itu, punca yang kedua ialah murid-murid ingin melepaskan kemarahan terhadap seseorang yang terpendam dalam hati mereka. Ini kerana murid-murid mementingkan perasaan diri sahaja. Murid-murid tidak terfikir tentang perasaan marah kepada orang yang tidak berkaitan. Murid-murid harus bersabar dan harus tahu untuk mengawal kemarahan mereka. Seterusnya, punca yang ketiga ialah murid-murid mempunyai pengaruh negatif daripada ajakan rakan-rakan yang berkelakuan negatif. Sebagai contohnya, rakan-rakan sekolah lain mencabar pelajar-pelajar untuk memukul guru sekolah mereka. Murid-murid tersebut pun beringat untuk menunjukkan keberanian mereka di hadapan pelajar sekolah lain dengan memukul cikgu sekolah masing-masing. Murid-murid juga mempunyai kekurangan jati diri dalam diri mereka. Punca ini menyebabkan murid-murid berkelakuan kasar dengan guru-guru ataupun rakan sebilik mereka. Tambahan pula, terdapat beberapa peranan untuk memastikan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat dikekalkan. Antaranya ialah ibu bapa harus memberikan didikan agama kepada anak-anak. Hal ini kerana setiap didikan agama menekankan perkara-perkara yang baik untuk diri kita dan didikan agama mampu melahirkan sifat-sifat baik dalam kalangan anak-anak. Selain itu, ibu bapa harus meluangkan masa dengan anak-anak. Mereka harus berbual dengan mereka setiap hari. Ibu bapa harus berbual secara terbuka dengan anak-anak mereka. Mereka harus tanyakan perkara-perkara atau benda-benda yang menjadi halangan dalam kehidupan mereka. Ibu bapa harus mengkongsikan kemarahan anak-anak mereka terhadap orang lain dan menasihatkan untuk mengkurangkan kemarahan tersebut. Ibu bapa harus sentiasa memantau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa juga harus mengetahui kawan-kawan anak-anak mereka dan harus sentiasa memastikan bahawa kawan-kawan mereka ialah budak-budak yang baik. Ibu bapa juga harus menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Ibu bapa tidak harus bergaduh di hadapan anak-anak kerana perkara-perkara ini akan ditelani oleh anak-anak pada masa hadapan. Ibu bapa juga harus memastikan bahawa anak-anak tidak menonton video-video yang beraksi keganasan. Oleh itu, ibu bapa mempunyai peranan yang amat besar dalam melahirkan anak-anak mereka dalam jalan yang baik kerana anak-anak merupakan masa hadapan negara kita. Selain itu, guru-guru sekolah harus memainkan peranan yang penting dalam melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Guru harus menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia menerusi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah, Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Sebagai contohnya, guru boleh menjelaskan peristiwa 13 Mei yang telah berlaku di Malaysia serta kesan buruk terhadap negara. Oleh itu, pelajar akan sedar dan mempunyai kesedaran tentang kepentingan perpaduan untuk mengekalkan perpaduan dalam negara kita. Sifat perpaduan kaum dapat dipupuk dalam kalangan murid secara langsung. Jelasnya, generasi muda akan sedar akan peranan mereka untuk mengukuhkan perpaduan kaum menerusi peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah.